Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada hari ini 3 hari bulan 10 2022, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin. Kitab dia Al-Mu'inul Mubin. Ada orang tanya, Pak baru tak ada ke? Ada lagu ni, dia punya betul. Ni nama Al-Mu'inul Mubin. Tapi kita suka baca yang asli ni, pasal ada seni dia sikit. Seni baris dia pun tak ada, ni ada cara nak baca tu. Orang lama. Sambungan kita muka surat 15. Kita masih lagi dalam bab kematian, perkara yang berkait dengan kematian. Muka surat 15, menghalakan orang yang hendak mati ke kiblat. Ingat, maknanya kita dah sebut dalam siri yang lepas beberapa adab. Tuan-tuan dah boleh terjadi oleh larangan mencintai mati, larangan daripada minta nak mati kerana musibah, kerana tak tahan sabar, itu tidak boleh. Kemudian kita diminta supaya beberapa adab mengunjungi orang sakit dan hak seorang Muslim. Kemudian kita diminta supaya bersangka baik dengan Allah ketika sakit. Dekat kita nak mati, husnuzan billah, itu sangat penting. Sambungan kita pada kali ini muka surat 15, menghalakan orang yang hendak mati ke kiblat. Mana kita tengok orang ni kalau nampak lain macam dah nazak tu, moleklah kita hadap muka dia tu ke arah kiblat. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinah sa'ala 'anil Bara' bin Ma'rur. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke Madinah, Nabi bertanya khabar tentang seorang sahabat nama dia Al-Bara' bin Ma'rur. Qalu tuwfiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah mati. Wa awsa bi sulusi malihi lak ya Rasulullah, dia telah berwasiat 1/3 harta dia serahkan kepada Nabi untuk diwakafkan fi sabilillah. Wa awsa an yuwajjah al-qiblah idza ihtadara, dia juga berwasiat kalau dia saat ihtidar, saat orang Melayu kata nazak, dia suruh hadap muka dia ke arah kiblat. Faqala asabal fitrah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asabal fitrah, Nabi kata itu menghadap kiblat itu fitrah. Kita fitrah sebagai seorang Muslim, kita hadap muka kita ke kiblat sentiasa dalam solat kita. Menepati yang sejati fitrah. Hadis ini rawahu Al-Hakim wal Baihaqi. Kata di para ulama hadis, hadis ini mursal. Hadis ini mursal, maknanya tidak sahih dari sudut sanad dia. Tetapi kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, orang mati itu seperti orang yang hendak mati juga. Jadi orang mati itu seperti orang nak mati, semuanya kena hadap muka ke arah kiblat belaka. Jadi kata di para muhaqqiq, dia kata lakin ja'at atharus sahabah, riwayat hadis ni ada bermasalah dari sudut kesahihannya, rawahul Baihaqi wal Hakim, tapi ada yang mengatakan ada atharus sahabah, ada riwayat daripada sahabat. Mereka di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berpesan supaya hadap dia ke arah kiblat. Rawahu Ibnu Abi Syaibah.
Jadi kesimpulannya hadisul marfu' lam yasih. Hadis yang marfu' tak sahih, tapi ada asar sahabah. Mana hadis mauquf ada amalan sahabat sedemikian, dan insya-Allah kita pun jadi para ulama kita telah meletakkan di antara eloknya sunatnya kalau orang tu nak mati kita hadap muka dia ke arah kiblat. Mana kita tak tu dia siap lalu dah lah, kalau mati pun ngadap gitu dah. Tamatlah kita. Ini tugasan orang hidup, orang yang sihat, kita kena ingatlah. Cuma rumah kita ni boleh tak pusing? Pusing tu boleh ke tak boleh? Kita tengok katil kita tu menghadap ke arah mana. Payah juga ni, kadang-kadang katil tu tidak menghadap kiblat untuk nak solat. Tapi kalau untuk tidur betul. Tidur dia tidur miring kanan tu, tidur mayat dah. Tidur dalam kubur. Tapi waktu duduk gini dia kena hadap muka ke kiblat, kaki tu arah kiblat, muka dia menghadap gitu. Itu yang pertama di antara tugas kita. Tugas kita terhadap orang nazak, orang nak mati. Kena ingatlah belakang ni, sebab kita ni dua ya kita ni. Sama ada kita tunggu orang mati, orang nak mati, ataupun orang tunggu kita nak mati. Mana kalau kita sendiri nak mati, kita dah belajar, kita buatlah secara macam ni. Ada sahabat yang berpesan supaya ikut sunnah yang diajar. Isu yang kedua, tugasan kita yang kedua dalam tajuk ni lagi, iaitulah talqin orang yang hendak mati. Talqin makna kita ajar. Kita pergi ajar orang nak mati. Apa yang kita nak ajar dia? Iaitulah kita ajar la ilaha illallah. Tak payah asyhadu dah. Kita pergi dekat telinga dia, kita bisik dengan dia, kita kata la ilaha illallah. Tengok, perhati tengok, kalau mulut dia bergerak la ilaha illallah cukup, tak payah ulang banyak kali. Duduk sekejap, diam, ataupun dia cakap benda lain, kita ulang balik pula la ilaha illallah. Sebab apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Nabi kata, ajarilah orang yang hendak mati. Bukan lagi ajar orang mati ni, orang nak mati, dia panggil orang nazak. Kita pergi ajar dia la ilaha illallah. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim dan lain-lain imam. Sebab apa? Kerana dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW telah memberi penegasan bahawa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kata-kata dia, mana dia mati tu dia boleh kata la ilaha illallah, orang ni akan masuk syurga. Kalau dia ada dosa sekalipun, banyak mana dosa, maka dosa itu akan dibersihkan, tapi dia ada kunci untuk pergi ke syurga. Tapi kalau orang mati tak mengucap langsung, macam orang bukan Islam, dia tak ada kunci. Sebab itulah baru ni bila orang nak ditidurkan, sekarang ni ada lagi orang macam ni tidur ni. Jadi sebelum kita tidur tu, pihak hospital ke keluarga ajar lalu mengucap sebelum dia biuh tu, ataupun dia tidur kan, mengucap lalu la ilaha illallah. Kita kata itulah ucapan terakhir dia sebelum, kalau dia sedar balik dia mengucap mula, kalau tak sedar pun hadza akhiru kalamihi la ilaha illallah. Kita ni nampak macam mudah la ilaha illallah ni, sebab kita duduk orang Kelantan kata duduk ngatik semua dengan la ilaha illallah ni. Cuma yang kita bimbang saatul ihtidar, ketika nazak tu mampu tak mampu lidah kita nak kata la ilaha illallah. Maka menjadi usaha kita, para jemaah sekalian, usaha besar kitanya, biarlah basah lidah kita ni sentiasa dengan la ilaha illallah. Sebab kebiasaan orang ni, dia akan mati mengikut apa yang dia biasa. Kalau dia biasa lidah dia duduk sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, insya-Allah dia mati dengan sebutan tersebut. Tapi kalau asyik duduk mengatur orang je, duduk mengopak orang, duduk maki orang, dekat nak mati maki orang lagi.
Suruh anak ambil lambat sikit, suruh isteri ambil benda lambat sikit mari. Supoh. Jadi tak ada kalimah la ilaha illallah. Itulah yang kita takut. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir ucapan kami sebelum meninggal dunia itu la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Para ulama tidak suka ajaran itu diperbanyak atau dipertubi-tubikan. Macam kita cikgu sekolah dia panggil latih tubi. Duk sebut sono. Ikut kata lah. Orang ni orang dalam keadaan nazak, dalam keadaan yang cukup gawat. Kita yang tak nampaknya. Tengok dalam siri lepas kita dah bincang. Kenapa orang sakit boleh mengaduh? Orang nazak tak ada mengaduh. Tak ada orang nazak mengaduh. Senyap, kabar-kabar mati. Faham? Dia sudah saat yang terlalu sakit. Dalam hadis di Nabi SAW sendiri pun, bila Nabi kita pensan, dia sedar, dia sapu muka dia. Dia kata, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Nabi, la ilaha illallah, dia kata mati itu sakit. Jadi kesakitan itulah sehingga dia tak boleh nak kata apa dah. Jadi kita pergi dekat dia. Latih tubi ni dalam kelas. Orang nak mati bukan latih tubi. Kita pergi, kita tu kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, biar dia ikut. Jadi jangan dipertubi-tubikan, kerana yang demikian adalah sebagai mendesak atau menyempitkan keadaannya sebagai orang sakit. Jadi tidak sesuai. Kelak tersebut olehnya kata-kata yang tidak keruan atau merasa benci dalam hati. Nanti dia serabut, duk ajar aku kita tengok. Jadi tak boleh. Kita pergi kata ya, kata pun perlahan. Tak usah pergi kata, ikut. Itu dalam kelas. Dalam orang nazak bukan itu. Kita kena berlembut sangat dengan dia, sebab dia dalam keadaan yang begitu kawat. Jadi kalau dia cakap benda-benda yang nampak macam merapu ke, nampak macam stres, ini kita kena balik kepada adab yang sebelum ni. Adab bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Ini kita jaga. Alhamdulillah, ayah, tok ayah, pak cik, kita dah hidup dulu, kita dah solat, kita dah mengucap, kita dah pergi haji, insya-Allah Allah Taala kabul. Jadi kita kena beri, orang panggil targhib saja. Raja. Jangan duk nakut-nakut lagi. Pergi dekat dia, pak cik, matilah, tak lama je makan aki tu. Dia mau sedap sangat atas dunia dulu. Jangan. Ni anak masa kecil-kecil dulu, ni cerita sungguh lah ni. Kita pergi tengok ada orang laku juga atas kubur. Kita pergi. Buat berapa ni? Tunggu kubur. Si faham ambil upah tunggu kubur tu, dia tak pelanggang angin dengan hok dalam kubur tu. Dia boleh dia kata, jumpa lawe dia mau. Allah kata mu ni, balik tidur rumah ke, ambil duit pergi tidur. Mai apa lagu ni? Boleh dia kata. Nabi memang kata kepada Abu Jahal. Waktu Abu Jahal dicampur dalam qalib Badar, dalam telaga Badar tu, Nabi pergi malam tu. Nabi pergi panggil ketua-ketua Quraisy, dia panggil. Abu Jahal, apa dia nama-nama ni? Apa yang kamu dapati? Mau berlawan dengan aku selama ni? Nabi kita tanya. Sayyidina Umar mari tanya, ya Rasulullah, cakap apa dengan bangkai busuk tu? Nabi kata dia dengar, nak jawab tak boleh. Dia orang dalam kubur dia dengar, tapi dia tak boleh jawab. Dengar pun tidak dengar intifak lah. Bukan kata dengar boleh ada faedah. Dia dengar bunyi suara tu tahu. Baik, tamaklah kita. Yang pentingnya kita nak mati dengan husnul khatimah. Kita nak mati dalam keadaan kita mengucap la ilaha illallah. Bagaimana cara? Banyaklah atas dunia waktu hidup ni. Mudah-mudahan ketika sakaratul maut, lidah kita sebut itu saja, tak sebut dah hal lain. Allahu akbar. Yang ketiga, di antara tugasan orang yang masih sihat, orang yang segar, membacakan Yasin di sisinya. Kita nak pergi, biasa dah, kalau pergi dekat orang nak mati, dia akan masa baca Yasin. Berdasarkan ada 3 hadis ada. Mari kita tengok. Wa an Ma'qil bin Yasar, hadis ini diriwayat oleh Ma'qil bin Yasar, seorang sahabat. Dia kata apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan, dia guna bahasa diriwayatkan lebih senang, diriwayatkan bahawa
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Iqra'u ala mautakum Yasin. Maksudnya hendaklah kamu baca. Baca ke atas orang yang nak mati. Bukan baca lepas pada mati. Riwayat ni kita baca orang sedang nazak, orang nak mati kita pergi baca dia. Hadis ini tu ni. Diriwayat oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Tuan saya ni kata disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban dia ada kitab dia Sahih Ibnu Hibban, tapi tak semesti hadis itu sahih. Sebab tulis ni, wal hadisu dha'ifun dha'afahu an-Nawawi fil Azkar. Imam Nawawi kata hadis ini dhaif dalam kitab Al-Azkar, dan juga Al-Ibnu Hajar dalam kitab At-Talkhisul Habir mengatakan hadis ini dhaiful isnad, sanad dia pun tidak ini dhaif. Mana hadis ni, hadis tentang Yasin ni tidak sahih, tapi ada diterima oleh para fuqaha, sehingga kan dalam kitab fiqh kata wa zahaba jumhurul ulama, majoriti ulama dari kalangan ulama Hanafi, ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan elok kalau kita baca Yasin ataupun baca Quran dekat dengan orang nak mati, sebab dia nak menunggu rahmat. Baca Quran ni rahmat, jadi kita baca. Biasanya masyarakat kita ni payah nak cari mana surah lain, surah Yasin tu dia buat kecil dah duduk situ. Tapi hadis ni dhaif. Satu lagi hadis, ni ma min mayyitin yamutu, wa an Abi Darda, ma min mayyitin yamut fayaqra indahu Yasin illa hawwanallahu alaih. Maksudnya tidaklah ada seorang yang hendak mati dibacakan Yasin di sini melainkan dimudahkan oleh Allah Taala ke atasnya. Makna mudahlah dia punya urusan kematian dia tu. Dalam hadis ni kata, hadis ni riwayat oleh Sahibul Firdaus, Musnad Al-Firdaus. Kata di Al-Busiri rahimahullah, dia kata sanaduhu dhaifun, sanad dia lemah sangat. Ada mengatakan, beramai ulama mengatakan hadis ini pun tidak sahih, la yasih, tak sahih. Jadi dua-dua hadis itu tidak sahih. Cuma para ahli fiqh kenapa dia terima? Dia kata kenapa? Apakah sebab? Wasababu, kenapakah sebab? Ramai ulama kata walaupun hadis dia lemah, dhaif, tapi elok kita baca Yasin. Yang pertamanya dia kata sebab anna hazihi surah, sebab surah ini mengandungi tauhid dan juga cerita tentang ma'ad, cerita tentang bangkit semula, dan busyra bil jannati, khabar gembira dengan syurga bagi orang yang mati atas tauhid. Tengok dalam cerita Yasin, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi. Jadi sepatutnya, cuma masalah sekarang ni kita pergi baca laju, orang hok dengar hok nak mati pun tak faham, kita hok je baca pun tidak faham juga. Jadi maksud tujuan baca tu kerana tadi. Kecuali wahzahab al-Imam Malik, Imam Malik dia kata makruh baca Yasin dekat dengan orang nak mati kerana hadis itu lemah, hadis itu dhaif. Baiklah para jemaah sekalian, jadi oleh kerana hadis ini ada sebahagian ulama menerimanya macam Ibnu Hibban kata tadi, dan ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Maka kalau kita nak menerima, kita kata ada riwayat, tapi jangan bertegak ada hadisnya, jadi hadis ini tidak sahih. Hadis itu tidak sahih. Jadi bila tidak sahih, jadi ada juga amalan-amalannya yang dikhilafkan oleh ulama tentang dalam bab fadail. Jadi kalau orang baca tu, bacalah. Kalau kita tak nak baca, kita baca Quran yang lain pun boleh. Yang pentingnya jangan duk buat dekat orang nak mati. Ini dekat nak mati boleh lagi duk buat-buat. Jadi kita tak usah duk buat, kita pergi baca Yasin atau baca Quran, baca Qul Huwallah, ikutlah apa saja yang kita ingat, kita baca. Ada lagi satu hadis yang diviralkan oleh orang dalam YouTube. Dalam YouTube ada, dalam video ada, kerana seorang syekh
seorang ulama yang hebat daripada negeri Arab, dan video dia telah diterjemahkan. Dia baca hadis. Kalau kita baca hadis ni memang kena baca Yasin lah. Dia kata apa ni? Ayyuma muslim qur'a indahu, dengan jangan tak payah tulislah. Hadis ni memang hadis, ulama kata tak ada asal pun di hadis ni. Ada yang mengatakan maudhu', ada palsu. Mana-mana orang muslim yang dibaca dekatnya ketika nak mati, nazala bihi malakul maut. Jadi malaikat mau mati, kita pergi baca Yasin. Apa jadi? Nasaya turun dengan setiap huruf daripada Yasin itu 10 malaikat. Setiap huruf 10 malaikat. Malaikat ni duk beratur buat soft-soft, duk minta ampun dengan dia, duk tunggu dia mandi. Kemudian malaikat pergi ke kubur, malaikat solat atas kubur, menyaksikan dia tu dikebumikan. Satu. Lepas tu, wa ayyuma muslim, siapa dia baca Yasin dalam keadaan dia sedang sakaratul maut. Tadi tok mati dah tu. Hak ni kita pergi baca Yasin orang dia ada sakaratul maut pula. Lam yaqbid. Jadi malaikat maut tidak akan ambil nyawa dia sehingga dia bawa Ridwan, penjaga syurga tu, mari bagi tahu pada dia muni ahli syurga. Besar dia punya kelebihan. Dan dia hampar dengan hamparan yang begitu cantik. Dan diambil ruhnya dalam keadaannya wangi, duduk dalam kubur dia, dan dia tak perlu kepada kolam Nabi SAW. La yahtaj ila haud. Masya-Allah. Jadi kita mengatakan teruk sangatlah. Kita ni berusaha sangat-sangat nak pergi sampai ke kolam Nabi, tiba-tiba dengan baca Yasin dekat nak mati ni, kolam Nabi pun tak perlu. Malaikat mari duk tunggu berpuluh ribu sampai ke solat, sampai jenazah. Jadi kata di Al-Qadi Zakaria dalam hasyiah daripada tafsir Baydawi, dia kata hadisun maudhu', ini hadis palsu. Kalau dengar video ni, Arab ke siapa, delete, jangan disebarkan. Kalau kita sebar setelah kita belajar, bermakna kita juga menumpang sama menyebarkan hadis yang tidak sahih daripada ni. Kalau dhaif, ada kategori. Kita tak sama hadis dhaif dengan hadis maudhu'. Hadis dhaif ni lemah, tapi ada lagi lah ruang untuk kita ambil dia. Tapi kalau maudhu' maknanya riwayat dia tu palsu. Betul, anak gurau, tapi betul lah. Kita jangan samakan hadis palsu dengan gigi palsu. Tak boleh sama. Gigi palsu comel kalau dia ada, tapi hadis palsu kalau ada, kita tahu, kita sebar. Nabi kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu bahaya. Siapa dia tahu dia sebar juga, maka orang ni ambil tempat dia dalam neraka. Jadi itu ancaman daripada Nabi SAW. Walaupun kita berniat baik, saya niat baik nak suruh orang beramal, tidak boleh. Sebab itu kita tak kata, kita marah. Tiba-tiba ada orang mari tanya dia, kita orang duduk sebar di pasar ni, bahawa esok kita ajak pergi rumah makan belakang. Kita tak ajak ke siapa-siapa. Mana agak? Cari kita dah. Bercawak kita cari siapa dia ni. Sebar berita kata aku saudara. Ini berita tentang hak Nabi SAW. Boleh kita pergi main. Sebab itulah para jemaah, para pendakwah, para asatizah, rujuklah, murajaah lah hadis-hadis yang nak sampai kepada masyarakat. Jangan dikira asal kadang lagi tak kira hadis. Lah. Ilmu hadis ada disiplin dia. Ilmu hadis ada disiplin dia. Baiklah. Jadi kata di dalam kitab ini, kata mereka, kata ulama, dia kata hikmah membacakan Yasin itu adalah kerana hal-hal kiamat dan hari kebangkitan ada tersebut dalamnya. Dengan demikian menjadi barulah maklumat itu kepada orang yang nak mati. Itu kalau dia faham. Jadi eloknya kalau macam ni kena terjemah lah. Terjemah tepat-tepat ayat kiamat ni, kita terjemah intipati Yasin itu. Ataupun waktu hidup ni belajar selalu Yasin. Ada beberapa surah yang kita kena tadabbur. Yang paling utama sekali surah Fatihah, kemudian surah Yasin, kemudian surah Al-Kahfi. Surah yang menjadi bacaan rutin kita, Al-Mulk, pada waktu malam kita baca. Kena murajaah. Tak cukup dengan sekadar baca ramai-ramai lepas tu balik. Tak. Tujuan baca Al-Mulk tu ingat ke mati. Jadi belum kita nak kita baca, lepas tu kita tidur dalam keadaan kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu hikmah dia. Baik. Setelah kita selesai daripada sahabat kita ni, tengah nazak, kita ajar dia mengucap, kita baca Quran kat dia, baca Yasin, dia pun mati. Bila dia mati, apa tugas kita? Tanda yang ketiga.
Iaitulah memejamkan mata. Mata dia jelek, kita tutup mata. Dari Syaddad bin Aus, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartum mautakum fa'aghmidul basar fa innal basara yatma'ur ruh wa qulu khaira fa innahu yu'ammanu ala ma qala ahlul mayyit." Apabila kamu menghadiri orang mati, bila kita pergi dekat orang mati, hendaklah kamu pejamkan mata. Mana kalau mata dia jelek, kita kena tutup. Uruk mata dia tutup. Kerana sesungguhnya mata itu mengikuti roh. Kita panggil dalam istilah kita ni mandang. Mandang kan? Kalau orang nak mati dia kata mandang tak? Dekat nak mati dia jelek, mata jelek. Kita tegak ingat komok tengok kita, dah. Iza qubidatil ruh tabi'ahul basar. Mana bila roh tu dicabut, mata dia tengok, roh dia naik. Kadang-kadang dia tak tutup dah. Itu kita kena tutup tu, kena urut biar tutup. Dan kata oleh kamu perkataan yang baik. Kita kena ucap benda baik ya. Kerana sesungguhnya diaminkan atas apa yang disebutkan oleh ahli mayat. Ahli mayat kata kita ni celaka dalam apa ni mati ayah kita ni. Kata-kata itu akan diaminkan oleh malaikat. Hati-hati. Jadi bila berlaku kematian, kita kena keluar perkataan yang baik. Kita kata insya-Allah Allah ampunkan dia, Allah Taala beri rahmat pada dia, Allah Taala cuci dia rahmat. Kena kata. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kata Syekh Syuaib dalam Takhrijul Musnad sahihun li ghairihi, ada sebahagian muhakkik kata hadisun hasan. Hasan dengan sahih li ghairi dia lebih kurang. Maknanya darjat dia baik. Hadis yang kedua dalam bab ni, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Ketika Abu Salamah mati, sahabat Nabi meninggal, Nabi masuk zairah dia nak tengok mayat. Wa qad syaqqa basaruhu, mata dia terbuka. Fa aghmadahu, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun tutup mata dia. Hadis ini rawahu Muslim, ada hadis sahih. Jadi kita tutupkan mata sebab apa? Sebab mata tu dia tengok roh dia naik. Kerana itu di antara tanda-tanda husnul khatimah insya-Allah, bila roh keluar peluh di dahi. Kenapa? Sebab waktu tu dia tahu roh dia ni akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tu orang baik, dia akan malu dengan Allah sebab terlalu sedikitnya amalan yang kita nak bawa bertemu dengan Allah. Peluh dahi dia, itu orang baik. Tapi jangan duduk lepas orang mati kita gosok atas dahi dia. Tak perlu dia ni masalah. Ambil gambar pula saya jangan. Benda rahsia dengan Allah kita pun tak tahu. Berpeluh tu kerana dia terlalu sakit tadi, ataupun udara panas, ataupun wallahu alam. Tapi di antara yang disebutlah al-maut orang yamutu bi araqil jabin, mati dengan peluh di dahi dia. Yang penting bagi kita Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Kita minta Allah Taala akhir kita dengan husnul khatimah. Jadi dalam hadis Ummu Salamah juga Nabi kata apa? La tad'u ala anfusikum illa bi khair. Mu jangan doa ke atas kamu kecuali doa yang baik-baik. Fa innal malaikata tu'minuna ala ma taqulun. Malaikat akan aminkan apa yang kamu kata. Jadi hak kita kata tu jadi doa. Malaikat tu aminkan. Jadi kalau kita malaikat amin, kita kata benda tak baik, sudah. Sebab itulah Nabi kita ajar kepada sahabat, bila berlaku kematian kita kena kata Allahumma ajurni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala kepada aku di atas musibah yang menimpa ini dan gantikan kami dengan yang lebih baik. Jadi Ummu Salamah bila mati Abu Salamah, dia teragak-agak nak baca doa ni. Nak tak baca, Nabi suruh baca. Nak baca, dia kata Abu Salamah ni tak ada lagi orang lebih baik daripada dia. Moga suami dia, agaknya pujilah. Tapi aku gagahkan baca juga kerana sunnah. Habis jaidah, Rasulullah mari pinang. Khairun min. Jadi kita pun jangan duk mikir lagu tu. Nah, contohnya seorang perempuan mati suami dia tak apa baik, tak apa comel, duk mikir tu ayah comel mana nak bagi tu aku. Jangan bukan lagu tu cara. Gak baik tu Allah Taala yang tahu bagaimana cara kebaikan yang dia nak beri. Ada kalanya waktu suami ada, anak-anak tak peduli, tak cara pun. Bila mati ayah,
Pakak balik khidmat ke mak, ataupun mak meninggal pakak balik tolong aja. Allah Taala ganti, bukan makna tukar sali gitu dak. Hak ni khas dia doa tu Nabi mari. Itu nasib rezeki Ummu Salamah lah. Macam kita berlaku benda-benda berlaku aksiden, contoh naudzubillah. Kita doa ada kau boleh kata ganti baru atau yang pentingnya kena baca doa ketika musibah. Ya Allah, berilah pahala di atas musibah ini dan ganti aku lebih baik. Bagaimana? Allah Taala yang tahu nak ganti. Kita tak usah duduk main duduk cari sepepak lah, cari menu, jangan. Itu bukan kerja kita. Kita baca ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Dan hikmahnya memejamkan hadis ni dalam Muslim juga. Dan hikmahnya memejamkan mayat itu supaya tidak huduh kelihatan. Celak mata, dah anak cucu mari cium pun takut. Satu lagi mulut. Mulut kita ni kena ikat. Kalau tak nampak tengah tu kita ikat. Biasa orang ikat kan, ikat dagu ni supaya tidak terbuka mulut tu. Tutup. Baik. Adab yang seterusnya menutupi segenap badannya dengan kain. Ambil kain tutup mayat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujja bi burdi habarah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi wafat ditutup, diselimut Nabi dengan kain habarah, iaitu kain yang dibuat di Yaman. Kain orang Yaman, lagu mana tak tahu. Pak kita sini nyambil mazhab mana tak tahu, mesti kain batik lepas. Kalau kain lain tak jadi. Kalau orang mati, kain batik lepas. Kain sarung kau kain habarah ni dekat dengan batik lepas juga kali. Wallah, yang penting tuduklah dengan kain. Kain apa pun tak. Jangan ada kain gambar patung-patung, janganlah. Kita tuduh dengan kain. Apa-apa kain lah. Boleh jadi kain batik lepas ni hak dia tak jahit. Mudah nak tuduh. Wallahu alam, tidak ada larangan. Cuma kita tanya budaya kita tu di mana sandaran yang diambil. Boleh jadi takut diambil kain buatan Yaman ni warna-warna kau macam mana. Wallahu alam. Hikmahnya, hadis ni muttafaqun alaih. Hikmahnya kenapa? Untuk memeliharanya dari terbuka dan menutup auratnya yang berubah dari pandangan. Jadi supaya orang tak tengoklah aurat. Lebih-lebih lagi mayat-mayat yang aksiden ke, mayat yang tutup ya, tak suruh buka-buka. Ni ada sahabat kita mati, Allah ya ghafirlu, dia jantung. Tubuh dia habis jadi biru habis. Kita tengok pun sedih, kata tutuplah, tak sedar buka-buka lah. Nanti orang duk cakap pula, manusia ni gitulah, pelik lah, macam kena bakar banyak dosa berapa. Mari pasal sini orang mulut celupah, tak takut mati ni, dia duk cari dosa orang lah. Dia tak mikir dosa dia tu. Allahu Akbar. Tutup. Dan kalau orang nak mari ambil gambar lah, dah puak-puak pemberita Facebook ni mari nak ambil, tak sedar buka, tunjuklah, kata ambil gambar luar-luar sudah. Ana lama dah kita nasihat ke sahabat-sahabat kita ni, jangan duk gambar dengan mayat. Setengah ni suka benar ni. Kawan-kawan kita belaka tu YB ni ada setengah tu benar. Oh Allah, pergi buka mayat kau, ambil gambar apa tu di Facebook. Apa cerita awak main mayat orang? Tak payah. Nak ambil gambar umum tu ambil lah, tapi tidak payahlah mayat tu dijadikan bahan. Kita tahu saudara bertugas bantu orang, bantu rakyat, tapi gambar mayat tidak perlu. Apalagi kalau gambar mayat aksiden, goling tepi jalan kita apa prank ambil gambar, masuk dalam Facebook, nak royaknya dia ni orang pertama tengok mayat. Kita kata ni pun satu penyakit juga. Kita tanya, ana buat satu nasihat dalam video pendek kita, tajuk dia nasihat kepada wartawan mayat. Dia tengok orang mati, orang aksiden, mayat nak tunggu ni. Na'udzubillah. Bayangkan kalau mayat kita suka ke orang sebar mayat? Suka? Tak suka. Baru ni ada kes yang berlaku kematian tu. Siapa keluarga dia rayu dalam Facebook, tolong buang, delete semua gambar-gambar keluarga dia yang kematian tu. Mengaibkan keluarga dia. Oh, saya nak bagi tahu aksiden sudahlah, tunjuk kereta supaya orang ambil pengajaran, tak lari laju. Dia ambil gambar mayat tu, tunjuk pengalaman apa dia. Baik. Yang keseterusnya mengucup mayat. Kita kena cium mayat. Boleh cium mayat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Maz'un wa huwa mayyitun hatta ad-dumu' tasilu ala wajhihi.
Kata Aisyah, Rasulullah SAW mengucup, cium Uthman bin Maz'un. Siapa dia Uthman bin Maz'un? Orang muhajirin yang pertama mati di Madinah. Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Yang mati hingga air mata mengalir di atas mukanya. Muka siapa? Anda tengok dalam riwayat lain dia kata ala wajhi Uthman. Mana air mata Nabi itu titik atas muka Uthman. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Kata Syekh Syuaib, hadisun hasanun bisyawahidihi. Mana hadis itu hasan. Jadi kita kata boleh. Ni setengah orang ni, oh jangan dia kata jangan menangis depan. Yang tak boleh meratap. Yang haramnya anak cucu meratap tak atas tangan saya keluarga, itu tak boleh. Tapi kalau setakat kita tengok tok kita mati, kita pun nitihai mata, itu tidak dilarang. Nabi ketika wafatnya Ibrahim alaihissalam radhiyallahu anhu, wafat anak dia mati, Nabi menangis. Sahabat tanya, ya Rasulullah, anta ya Rasulullah? Rasulullah dia menangis. Nabi kata, macam mana aku nak buat rahmat Allah Ta'ala campak dalam hati seorang bapa? Dia mesti menangis. Anak dia sedih. Itu tidak larang. Hak larangnya meratap. Dia panggil niyahah. Niyahah ni, itu dia panggil na'aratul jahiliyah. Perangai orang jahiliyah ni, bila berlaku kematian, dia bertempik, melau, koyok baju, tarik rambut. Itu amalan jahiliyah. Itu nama dia amalan jahiliyah. Itu dilarang. Kalau cakap kita menangis, sebab itu naluri manusia. Kalau orang tak mati, kita tak menangis, itu orang yang kita tak sayang. Orang kita tak sayang, menangis apa? Kita tak sayang. Orang kita sayang, mesti dia menangis. Tak kira lah anak cucu ke, suami isteri. Dan dari Aisyah lagi, anna Abu Bakrin qabbala an-nabi. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu telah mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi kita wafat. Biasa orang cium di dahi, cium dahi dia. Jadi Nabi Abu Bakar bila dia Nabi wafat, dia mari daripada rumah dia di Sun dekat dengan Masjid Quba. Mari dia masuk, dia bebas masuk. Nabi mati dalam rumah anak dia Aisyah. Masuk. Dia buka jasad yang mulia. Qabbala. Nabi Abu Bakar cium Nabi. Abu Bakar berkata, "Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah." Rasulullah ni mati dalam keadaan baik, hidup atau mati. Abu Bakar menangis. Baik, hadis dalam Bukhari. Hadis ini menunjukkan harusnya mengucup, mencium mayat. Kita jangan silanglah mana mayat keluarga kita. Kalau laki-laki sama laki-laki tak apa, perempuan sama perempuan tak apa. Kalau perempuan laki-laki, kita kena ambil kira juga kekeluargaan. Bukan semua orang boleh cium. Kerana tidak terdapat bantahan dari seorang sahabat pun terhadap perbuatan Sayyidina Abu Bakar itu, maka perbuatan tersebut adalah menjadi ijma', sepakat para sahabat boleh kita cium mayat kita. Alhamdulillah. Yang terakhirlah, ambil masa sikit. Kalau tidak lambat kita punya ni. Tajuk ni penting, kita pun tak tahu sempat tak sempat lagi nak habis tajuk mati ni. Kita sudah satu tanggungjawab lagi. Bila orang ni mati, selesai dia, segera menyelesaikan hutang si mati. Jangan tangguh. Mula-mula hari pertama dia mati, kita ambil duit dia panggil tajhiz al-mayyit, mu'natut tajhiz. Yang kita boleh ambil hanya belanja pengembuniannya. Itu yang boleh ambil. Orang kali kubur berapa sumbangan, kai kapan dia berapa. Lepas tu kalau rumah jauh, orang nak usul ke, sewa kereta van, dia yang boleh ambil. Upah orang solat tak masuk, jangan masuk dalam kira-kira. Sebab itu dia panggil fardu kifai. Kalau solat seorang pun cukup dah. Seorang yang mayat, lepas mayat boleh tanya. Jadi tak ada, tidak masuk dalam bajet boleh ambil daripada duit mayat tu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Betul bagi dia bagi bawah salah. Bidainihi hatta yuqda anhu. Diri seorang mukmin itu tergantung pada hutangnya sehingga diselesaikan daripadanya. Hadis ini rawahu Ahmad wa Tirmizi. Imam qala wa sahahu An-Nawawi. Imam Nawawi kata hadis ini sahih. Maknanya kita ni bahaya tuan-tuan. Hutang, siapa dia ada hutang, mayat tu tergantung dengan hutang dia tu, tak boleh nak selesai. Dalam kubur dia tu, dia masih lagi dalam keadaan yang begitu susah. Kata pengarang Nailul Autar, dia kata apa? Dengar ni. Hadis ini menunjukkan bahawa para warislah yang mestinya menunaikan hutang si mati itu.
Kepada mereka lah diberitahukan oleh hadis ini bahawa diri si mati itu tergantung pada hutangnya hingga hutang itu diselesaikan. Jadi kita ingat, maknanya waris kita ni tak tenang dalam kubur sehingga selesai. Ingatkan cerita bila Nabi tanya ada hutang, jadi ada hutang. Seorang sahabat sanggup, dia kata Rasulullah alayya, saya sanggup hutang ni. Jadi Nabi pun solat. Bila jumpa dengan sahabat ni, Nabi tanya, selesai dah hutang? Dia kata belum lagi. Tak selesai lagi Rasulullah. Maknanya tergantung lagi. Bila jumpa pula baru selesai, Nabi kata al-ana baradat jildatuhu, sekarang baru sejuk kulit dia dalam kubur. Allahu akbar. Siapa sayang kepada keluarga, yang pertama sekali selesaikan hutang dia. Jangan tangguh. Jangan tangguh. Oh, payah ni nak tunggu habis saklah, bayar dulu. Lepas tu baru kita kira hak lain. Ini adalah mengenai si mati yang meninggalkan harta. Kalau orang mati tu ada harta, yang mana hutang itu dapat dibayar dengan hartanya, bayar selalu. Ambil harta dia bayar. Jual kereta, jual apa benda, selesaikan hutangnya. Kalau tidak, tak tenang lagi dia dalam kubur. Adapun yang tidak meninggalkan harta, orang dia mati tak ada harta, nak bayarnya apa? Sedang dia bertekad hendak membayarnya, maka ada beberapa hadis yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala lah yang membayarnya. Bahkan keinginan orang yang berhutang itu sahaja hendak membayar hutangnya, ketika matinya sudah cukup untuk memastikan akuan Allah menyelesaikannya, walaupun dia ada meninggalkan harta sedang para warisnya tidak membayarnya. Ini dalam masalah panjang perbahasan ni. Dari Abu Umamah ni hadis ni ada masalah banyak. Dia kata man dana bidainin fi nafsihi wafa'uhu tajawazallahu anhu wa arda' azimahu bima sya'. Tengok terjemahan. Sesiapa yang berhutang dengan sesuatu hutang, dia buta, dia terdesak sungguh, dalam hatinya hendak membayarnya, nascaya diselesaikan Allah daripadanya dan diredainya tekadnya kerana kehendaknya itu. Tengok, waman dana bidainin, siapa dia berhutang dengan suatu hutang, tak ada dalam hati dia nak bayar, memang dia bahasa jenis tak bayar hutang dia, hutang bertepek kata orang, dan dia pun mati, nascaya Allah Ta'ala menyeksanya kerana tekadnya itu di hari kiamat. Memang dia niat kasi bayar hutang. Ini bahaya. Hadis ni rawahu Tabarani, tu menurut tanda. As-Sahawi kata dhaif. Ada yang mengatakan hadis ni dhaifun jiddan, terlalu lemah. Kalau kita nak pegang hadis ni, terlalu lemah dia punya sandaran. Tapi ada hadis lain yang lebih baik. Ada hadis lain pula, dan dari Ibnu Umar meriwayatkan bahawa ad-dain dainani, hutang tu ada dua kategori. Faman mata wahwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu. Siapa dia berhutang, dia niat nak bayar, maka Nabi kata akulah wali dia yang akan menyelesaikan hutang dia. Waman mata walam yanwi qada'ahu, siapa dia mati, dia tak niat nak bayar hutang, fazakal ladzi yu'khadhu min hasanatihi, akan diambil daripada kebaikan dia, dibayar hutang pada hari kiamat. Apa tinggal kita? Hutang tak bayar, pahala kita diberi pada orang tu. Laisa yauma idzin dinarun wala dirham, sedangkan dia tak ada dinar, tak ada dirham. Hadis ini riwayat At-Tabarani, kata di muhaqqiq sahihun li ghairihi. Tapi ada hadis yang sahih. Tambahlah dalam kitab ni tak masuk, patut dia masuk hadis ni. Hadis dalam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dengan ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhaza amwalan nas yuridu ada'aha, siapa dia ambil harta orang, dia butang dan dia niat nak bayar, dia terdesak, aku butang ni nak bayar, addallahu anhu, Allah Ta'ala akan tunaikan hutang dia tu, insya-Allah. Wa man akhazaha yuridu itlafaha, siapa dia ambil harta orang, dia butang, dia tak niat nak bayar, atlafahullah, Allah Ta'ala akan rusakkan harta benda dia. Hadis ini dalam Bukhari. Maknanya para jemaah sekalian, jangan salah faham dengan hadis-hadis yang tadi, yang banyak masalah di sudut sanad. Jadi seolah-olah macam kalau orang tu niat nak bayar, tak payah bayar. Lah. Orang yang bayar, orang yang berniat nak bayar, dia ada harta. Sekurang-kurangnya dosa dia tu mencepat untuk dilepaskan. Tapi dia masih tergantung lagi roh dia dengan hutang dia sehingga dibayar oleh keluarga dia.
Jangan kata, oh, tak apa, dia niat baik, dia niat nak bayar dah tu, tak payah bayar. Jangan buat gitu. Kalau lagi tu sedap lagi kita buat, oh saya ni niat lillahi ta'ala memang nak bayar, tapi tak bayar. Sebab itulah Nabi kata, matlul ghani yuzul, orang yang ada duit, dia boleh mampu bayar hutang, dia tak bayar, itu zalim nama dia. Yahillu irduhu, halal untuk kita bercakap tentang peribadi dia. Dia ni pasal ni botai ni, jangan puji harta dia. Memang dia ni tak bayar hutang. Dalam kawasan kita ni orang kenal belak, boleh kita sebut. Kaki tak bayar hutang ni boleh diviralkan sebab dia bermasalah. Jadi kita kena ingatlah maknanya yang pentingnya 4 perkara, tanda-tanda. Bila mati seorang, ada 4 benda yang kita kena buat. Yang pertama, mu'natut tajhiz, kita kena bayar apa ni? Mu'natut tajhiz, kita kena beri belanja ke bumi. Habis. Yang kedua, ambil dia punya hutang. Bayar hutang dulu. Bayar hutang dulu. Ada hutang bayar. Oh, kalau bayar hutang dulu tak ada apa lagi kita ni. Tak boleh buat majlis apa. Majlis apanya hutang orang tak bayar. Yang ketiga, wasiyah. Si mati ni ada wasiat ke tidak? Ada wasiat. Tunai wasiat. Yang keempat baru sampai ke at-tarikah, baru sampai kepada harta pusaka. Jadi nak sampai ke waris ni ketiga proses melalui. Belanja bumi, bayar hutang, wasiat, barulah pusaka. Jadi kalau ikut susunan, jangan pusaka dulu, jangan pusaka dulu, sebab kalau pusaka dulu habislah hutangnya, tak apa kita bagi, jangan duk agak. Dia duit masuk poket orang nak tubik payah, nak masuk mudah, keluar mudah, masuk nak panggil balik memang tak bagi dah. Baik, kita break setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam perbincangan dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.